Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتح يا فتح يا فتح. أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali dan selamanya mari kita ucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi kekalkan kita di dalam nikmat dan rahmat-Nya. Allah Subhanahu wa taala masih lagi berikan kita taufik dan hidayat, dapat lagi kita terus beriman, beramal, menunaikan segala perintah-perintahnya, mengikut sunnah jalan petunjuk yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan kita terus menerus menjalankan perintah Allah, mentaati keseluruhannya, mengikuti sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala tambahkan lagi nikmat-nikmatnya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala permudahkan urusan-urusan kita. Allah Subhanahu wa taala angkat kesusahan kita, lebih-lebih lagi dalam kita berhadapan dengan pandemik Covid-19 hari ini. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah pagi ini kita sambung lagi kitab pengajian kita, kitab Minhajul Abidin, wasiat Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih pada peringkat ilmu dan makrifat. Sebelum ni kita dah nyatakan betapa kepentingan ilmu. Kepentingannya ilmu dalam kita nak menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Dalam kita nak beramal amalan zahir ini, perlukan juga dengan ilmu batin supaya amalan-amalan ini yang kita lakukan sempurna dan tidak menjadi sia-sia sahaja. Ramai orang yang mana hanya dia beramal, penat dia beramal, tetapi kepenatannya tidak dapat sampai kepada penerimaan Allah Subhanahu wa taala. Maka amal-amal yang banyak itu hanya kepenatan sahaja dan membawa kerugian kepadanya. Kerana itu tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya ilmu dalam beramal. Dalam nak mengusahakan dunia pun tuan-tuan, perlukan ilmu. Orang nak buat rumah misalnya. Kalau dia tidak ada kemahiran ilmu tentang bagaimana untuk membina rumah, dia buat sahaja dia buat, kan mungkin dia nampak dah jadi, dah terbina, tapi oleh kerana tanpa ilmu rumah tu boleh runtuh. Nampak dah jadi dah, kan tak payah nak kata rumah lah, buat reban ayam je, kan nampak dah elok dah, cantik dah, tapi oleh kerana dia bina itu tanpa ilmu, tanpa pengetahuan yang sebenar, maka bila-bila masa dia boleh runtuh. Begitulah juga tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Taala, amalan kita tuan-tuan perlu juga kita tunaikan dengan ilmu. Walaupun benar asasnya kita dah tahu dah, solat ni berapa, solat ni rukun-rukun solat, berapa banyak solat, apa syaratnya, itu pun perlukan dengan ilmu yang sebenar-benarnya. Barulah amalan-amalan kita ni akan jadi sempurna, kan? Tidak menjadikan amalan kita ini tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala hanya bebanan kepada kita, tetapi tidak membawa apa-apa manfaat, membawa faedah, membawa kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Oleh kerana itu ilmu ni sangat penting. Ilmu ni sangat penting untuk kita usahakan. Moga Allah Taala berikan kita ni taufik, kekuatan untuk terus berusaha untuk memperolehi ilmu dengan cara yang benar. Baik. Sehubungan dengan perkara ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna nauman ala ilmin khairun min salatin ala jahlin." Bahawasanya tidur seorang yang berilmu itu
lebih baik daripada solat orang yang jahil, orang yang tidak tahu, atau bahasa kasarnya orang yang bodoh. Tidur orang yang alim. Sebab apa tuan-tuan? Kerana ilmu yang sedikit, kerana ilmu, amalan dia yang sedikit boleh mengatasi orang yang mana orang jahil, walaupun amalan dia banyak. Amalan banyak, tapi oleh kerana dia lakukan dengan jahil, itu tidak dapat menandingi dengan amalan yang sedikit dengan ilmu. Kerana itu tuan-tuan, perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, betapa besarnya kedudukan ilmu ni Allah SWT jadikan dengan orang yang berilmu. Dalam hadis pun Nabi SAW ada beritahu, hadis yang lain Nabi SAW bersabda, faqihun wahidun asyaddu ala syaitan min alfi abidin. Seorang faqih, seorang yang berilmu, lebih ditakuti daripada syaitan daripada 1000 orang abid. Abid ni orang ibadat, orang yang hanya beribadat tanpa ada ilmu, jahil. Ibadat, dia buat ibadat banyak, tetapi syaitan boleh lagi nak menjerumuskan dia kepada kesilapan, dosa dan sebagainya, berbanding satu orang yang berilmu. Satu orang berilmu. Satu orang ilmu, walaupun tidurnya, ni makna bagi orang yang ilmu ni, walaupun tidurnya dengan cara yang berilmu, tidur pun dapat ibadat. Cara yang ilmu, cara adab. Adab tu ilmu, kan, beradab. Walaupun tidur yang sekejap, walaupun tidur di dalam kita kata tidur yang sekejap, tidur kat masjid, dalam masjid contohnya tuan-tuan. Kan, orang masuk dengan niat dengan adab masjidnya, dia berniat i'tikaf contoh. Dia berniat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala. Aku berniat i'tikaf kerana Allah Ta'ala. I'tikaf fil masjid lillahi ta'ala. Ataupun dia niat jelas dalam hati dia bahasa Melayu, aku niat i'tikaf kerana Allah Ta'ala. Dia niat i'tikaf tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, dapat pahala i'tikaf. Kan? Dapat pahala i'tikaf. Ada ulama mengatakan, ni kita biasa duduk antara maghrib dan isyak. Berapa ramai di antara kita, di antara maghrib dan isyak tu kita duduk sambil-sambil dengar kuliah tu kita niat i'tikaf. Kan? Niat i'tikaf. Duduk antara maghrib dan isyak, ada ulama kata itu pun dah kira satu malam. Satu malam niat i'tikaf tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Taala, pahala i'tikaf Allah Taala akan jauhkan dia daripada neraka 3 parit. Satu malam niat i'tikaf, 3 parit daripada neraka. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang tak niat i'tikaf, ini tidur ni. Ada orang dia tidur lama-lama tanpa ada niat, ataupun dia duduk lama-lama dalam majlis ilmu contohnya, tanpa ada niat i'tikaf, maka dia hanya dapat fadilat ilmu sahaja, tetapi dia tak dapat pahala yang lebih besar lagi, banyak lagi pahala-pahala yang lain. Itu pentingnya ilmu. Dalam kita duduk majlis ilmu pun perlukan ilmu juga. Jadi tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya dalam ilmu, kelebihan keutamaan orang yang berilmu ni sangat-sangat besar. Dan perlu difahami, bila kita sebut tentang ilmu, kita duduk bincang tentang ilmu, ilmu yang dimaksudkannya adalah ilmu sumbernya daripada Al-Quran dan Hadis. Kalau ilmu yang sumbernya bukan daripada Al-Quran dan Hadis, itu lebih dikenali sebagai fan, kemahiran. Walaupun segi bahasa Melayu ni kita panggil ilmu kedoktoran, ilmu engineer, ilmu arkitek dan sebagainya, kita panggil ilmu. Tetapi hakikat ilmu kalau disebutkan di dalam Al-Quran, disebutkan dalam hadis yang kita bahaskan dalam majlis-majlis ilmu kita ni tuan-tuan, yang dimaksudkan ilmu itu adalah sumbernya daripada Al-Quran dan hadis. Yang kata Nabi SAW kata kelebihan-kelebihan ilmu itu semuanya sumbernya daripada Al-Quran dan hadis. Dulu masa saya mula-mula sekolah, darjah 1, darjah 2, sekolah rendah, ilmu jabatan ke syurga, ilmu ada kelebihan besar pada ilmu, macam-macam kelebihan. Kita pun boleh, belajar bahasa Melayu ni boleh masuk syurga. Belajar bahasa Melayu boleh masuk syurga, kan, masa sekolah-sekolah dulu. Rupanya bila dah lama belajar baru tahu, kan. Walau bagaimanapun kemahiran ini perlu, bukan tak perlu. Kemahiran ni perlu untuk satu kita punya keperluan. Sebelum ni saya dah pernah cerita dah, keperluan dan tujuan. Kan? Ilmu akhirat itu tujuan. Ilmu yang sumbernya daripada Al-Quran dan Hadis itu adalah tujuan.
Ilmu kemahiran ini, kedoktoran, engineer, arkitek, perniagaan, apa-apa sahaja dunia ni tuan-tuan, dia adalah keperluan. Bila kata perlu, dia perlulah juga, ada keperluannya. Cuma dia tidak seperti mana tujuan yang patut kita lebihkan. Sepatutnya perkara yang menjadi tujuan itulah kita perlu utamakan berbanding daripada keperluan. Moga Allah Ta'ala berikan kita kefahaman. Ini kerana beramal tanpa ilmu akan membawa kepada kerosakan yang lebih banyak. Itu pentingnya ada ilmu. Bila tanpa ilmu, kadang-kadang tuan-tuan, oleh kerana tanpa ilmu tuan-tuan, orang ni dah baca Quran banyak-banyak, dah zikir banyak-banyak, solat panjang-panjang, satu malam dia solat, tetapi oleh kerana dia tunaikan tanpa ilmu, maka menjadi sia-sia. Sebab apa? Dia tak tahu yang amalan dia tu dah jadi riak. Dia buat ujub. Ujub ni paling orang tak perasan. Sebab perasaan ujub ni paling ramai orang tak perasan. Ramai hari ini tuan-tuan, perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, orang sangka kalau dia beramal sembunyi-sembunyi itu dah ikhlas lah. Buat terang-terangan ni tidak ikhlas. Salah. Itu pentingnya kena ada ilmu. Tak semestinya orang yang beramal secara terang-terangan itu tidak ikhlas, dan tidak semestinya orang yang beramal secara sembunyi-sembunyi itu ikhlas. Ada orang dia amalkan secara terang-terangan, moga Allah Ta'ala pelihara kita. Kan? Dia buat terang-terangan. Kerana dia buat terang-terangan tu, ramai orang ikut dia. Ramai orang ikut dia. Cuma tuan-tuan, jangan jadikan satu perkara yang biasa pada kita lah. Kadang-kadang boleh. Bukan semua benda kita boleh buat terang-terangan, supaya kita jaga hati kita. Kan? Contoh macam Said bin Liu, Masya Allah, kita lihat. Sebabkan beliau tu bersedekah, tunjukkan, tolong orang sana, bayar sini, tunjukkan cara bagaimana berikan bantuan kepada orang lain. Maka kat situ menjadikan galakan kepada ramai orang-orang nak bersedekah. Masya Allah. Ini cara terang-terangan. Cara terang-terangan beliau tuan-tuan, banyak lagi cara sembunyi yang beliau buat. Orang tak tahu. Sembunyi-sembunyi yang beliau buat tu tuan-tuan, banyak lagi. Orang kat Muazzam tu, kampung beliau, berapa ramai yang beliau tolong, tak cerita pun. Kat Muazzam, orang Muazzam yang cerita. Orang Muazzam yang cerita. Kan, kalau dalam FB beliau tak cerita, benda-benda besar je beliau cerita. Supaya apa? Menjadi galakan kepada orang lain nak tolong. Sebabkan beliau tunjukkan cara bantu frontliner contohnya. Orang ramai lagi yang bantu, keluarkan bantuan kepada frontliner, kepada orang-orang miskin, bantuan. Jadi tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, ada keadaan kita buat secara terang-terangan itu sebagai galakan kepada orang ramai. Tapi ini banyak benda dia kena berjaga-jaga. Bukan senang-senang nak jaga. Ada keadaan. Misalnya satu orang kaya, jutawan. Kalau dia sedekah sembunyi-sembunyi, nanti orang kata dia ni kedekut. Contoh. Jadi dalam kadang-kadang satu-satu masa, kadang-kadang dia perlu juga bersedekah, tunjuk dia bagi sedekah, supaya orang tak menimbulkan fitnah kepada orang lain yang bahawasanya beliau ni satu orang yang kedekut. Contoh, tak semestinya semua benda nak kena tunjuk, tak semestinya. Ada kadang-kadang perlu dia tunjuk. Dan dalam kita bersembunyi-sembunyi tunaikan amalan ibadat, takut kita datang ujub. Ni ujub yang biasa ramai orang tak sedar. Ujub ni apa dia? Tengok, aku baca Al-Quran, aku zikir, aku solat, tak ada orang pun buat. Dia solat kat dalam rumah dia, dalam bilik gelap-gelap seorang-seorang dia. Dalam perasaan dia kata apa? Tengok, semua orang tidur waktu sekarang. Aku seorang dia boleh bangun, baca Quran, solat, zikir, sebagainya. Maka ini perasaan ujub. Allah Ta'ala tak suka. Orang yang mana bila dia dapat beramal, sunnah ni tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, kita sentiasa mohon ampun pada Allah Ta'ala. Kerana apa? Takut amalan-amalan kita ni ada perasaan-perasaan yang Allah Ta'ala tak suka. Sebab tu disunatkan apabila kita selesai beramal, kita beristighfar. Astaghfirullahalazim. Istighfar ni bukan kerana buat jahat je tuan-tuan. Kadang-kadang bahkan kena lagi selalu, bila kita buat baik pun kita kena istighfar. Buat baik pun kena istighfar. Kerana apa? Kerana kita tak tahu dalam kebaikan yang kita lakukan ini dekat mana yang mana sebenarnya kita hilang tawajuh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat ni sebenarnya ada sesuatu yang lain. Moga Allah Taala pelihara kita. Sebab tu kena banyak istighfar. Kan? Nabi SAW walaupun seorang Nabi sekalipun,
satu orang yang maksum, terpelihara daripada dosa-dosa, terpelihara daripada kesilapan-kesilapan, pun baginda Nabi SAW akan beristighfar 70 kali satu hari. Yang kita ni sepatutnya kena lebih lagi kan. Moga Allah Taala berikan kita taufik. Rasulullah SAW bersabda, innahu yulhimuhu su'ada'u wa yuhrimuhu ashkiya'u. Ilmu itu diberikan kepada orang-orang yang beruntung, bukan kepada orang-orang yang hina. Maksudnya tuan-tuan, orang yang beruntung, ilmu ni akan diperolehi kepada orang beruntung. Maksudnya hadis di atas menjelaskan tentang salah satu daripada kecelakaan yang dialami oleh orang-orang yang beramal tanpa ilmu, sehingga merasa payah dan lelah dalam menjalankan ibadat yang telah rosak, dan hasilnya hanyalah kepayahan belaka. Orang yang berilmu, kerana ilmunya tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Taala, dia buatkan dia beruntung. Walaupun amalan dia sikit, maka ganjaran dia besar. Itu keuntungan dia. Tak ada penat, kurang penat dia. Sebab apa? Dia tunaikan ilmu, dia tunaikan amalannya dengan berilmu. Berbeza dengan orang yang mana dia beramal tanpa ilmu, dia buat banyak-banyak, masya-Allah. Kita tengok pun masya-Allah hebat dia ni. Tapi oleh kerana tanpa ilmu, dia hanya mendapat kepenatan. Kan? Hanya mendapat kepenatan. Moga Allah Taala pelihara kita. Kan? Dulu satu kisah, saya tak dapat lagi kisah ni. Kisah ni saya tak jumpa lagi dia punya kesahihan ni. Cuma kita boleh ambil iktibar bandingan orang yang berilmu. Kan, satu orang sahabiah, kan, satu orang sahabiah ataupun satu orang perempuan, dia nak berkahwin dengan syarat, suami dia kena khatamkan Al-Quran tiap-tiap malam, kena puasa tiap-tiap hari, kena khatamkan tiap-tiap hari, kena khatamkan Al-Quran tiap-tiap hari, kena puasa tiap-tiap hari, kena solat malam sepanjang malam. Syarat dia nak kahwin, suami dia gini. Kisah ni saya tak dapat lagi. Cuma benda ni boleh jadi iktibar, contoh bagaimana satu orang berilmu. Maka dia tawarkan diri dia, sama ada benar ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun sebaliknya. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Taala, maka ada satu orang bersedia nak kahwin dia. Kalau kita dengar syarat dia payah, tiap-tiap hari nak kena puasa, tiap-tiap hari nak kena khatamkan Al-Quran, tiap-tiap malam nak kena nak kena solat malam. Siapa boleh buat? Siapa boleh buat? Maka tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Taala, ada tiba-tiba ada satu orang sedia. Saya boleh? Saya sedia kahwin. Maka bila dah kahwin, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Taala, tengok lelaki ni biasa je. Tak adalah tiap-tiap malam dia solat, adalah dia malam tu solat, tapi tak adalah sepanjang malam. Ada dia baca Al-Quran, tapi tak adalah sepanjang khatam. Ada dia berpuasa, tapi tak adalah setiap hari. Ini dah langgar syarat. Dia jumpa sama ada betul ini kisah daripada Nabi ataupun satu orang alim. Maka bila ditanya, kenapa kamu buat begitu? Kenapa kamu tak tunaikan syarat? Maka dia jawab apa ni? Ini orang, bila satu orang berilmu, dia kata kena solat tiap-tiap malam. Nabi SAW kata dalam satu hadis, Nabi SAW mafhum dia, barang siapa yang solat isyak secara berjemaah, seolah-olah dia telah mendirikan separuh daripada malam, menghidupkan separuh malam. Dan barang siapa yang solat subuh berjemaah, seolah-olah dia telah solat sepanjang-panjang malam. Hadis ni, hadis orang yang solat subuh secara berjemaah, seolah-olah dia telah dirikan malam, dia telah menghidupkan malam sepanjang-panjangnya. Dan alhamdulillah, masya-Allah, saya jaga solat isyak saya berjemaah, solat subuh pun saya berjemaah. Maka saya dah dapat pahala solat sepanjang-panjang malam. Satu. Kedua, orang yang baca Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas, dia seolah-olah telah membaca 1/3 daripada Al-Quran. Maka setiap malam sebelum saya tidur, saya akan baca 3 kali surah Al-Ikhlas. Maka seolah-olah saya dah mengkhatamkan seluruh daripada Al-Quran tiap-tiap hari. Ketiga, puasa. Orang yang puasa 3 hari Ayyamul Baid, 3 hari putih, 13, 14, 15 setiap bulan-bulan Qamari.
13, 14, 15, maka seolah-olah dia telah puasa sepanjang-panjang bulan. Kan kelebihan 1 digandakan 10. 3 hari puasa dalam 1 bulan sama macam 30 hari puasa. Maka saya puasa tiap-tiap bulan, saya akan puasa 3 hari ini, saya akan jaga puasa ini seolah-olah saya dah puasalah tiap-tiap hari. Ataupun kata mungkin yang dikatakan dia dah puasa dah bulan Ramadan dan dia puasa 6. Siapa puasa bulan Ramadan dan dia puasa 6 sama macam dia puasa setahun. Sama ada dua jawapan. Jadi sama dia macam dah puasa tiap-tiap hari, maka saya dah tunaikan syarat-syaratnya. Ni nak bagi tahu, bila kita beramal kita tahu mana kedudukannya. Jadi bila kita beramal ni tuan-tuan, tidaklah mendatangkan hanya sekadar masyakkah. Masyakkah ni hanya sekadar kesusahan. Bila kita tahu bagaimana caranya untuk beramal. Sebaliknya tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Taala, bila kita tak ada ilmu, kita nak beramal, macam mana saya nak solat? Ini yang Nabi SAW tegur 3 orang sahabat ni. 3 orang sahabat ni datang dengar kisah daripada Siti Aisyah radhiyallahu taala anha bagaimana Nabi SAW beramal. Bila dengar amalan Nabi SAW, sikit je amalan Nabi, biasa-biasa je. Bukanlah tiap-tiap hari Nabi SAW puasa. Bukanlah tiap-tiap hari dengar Nabi SAW, bukan tiap-tiap hari mana, bukan setiap masa dengar Nabi SAW menghabiskan Al-Qurannya. Kan biasanya Nabi SAW akan khatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Kan baca secara tadarus bersama dengan Jibril alaihi salam. Bukanlah tiap-tiap malam, bukan sepanjang malam Nabi SAW akan bangun tahajud, tak juga. Solat malam Nabi SAW 13 rakaat, 11 rakaat paling banyak. Kan 11, 13 rakaat itu yang jadi dalil buat solat tarawih tu. Tiap tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Taala, biasanya baginda Nabi SAW akan bangkit pada akhir malam. Awal malam Nabi SAW akan tidur. Awal malam baginda Nabi SAW akan rehat, akan duduk bersama dengan isteri-isteri baginda. Nabi SAW beristeri ramai. Yang mana yang Nabi SAW beramalnya? Maka sahabat-sahabat 3 orang ni kata, kalau bolehlah Nabi SAW ni telah diampunkan dosanya awal dan akhir, dulu, kini dan selamanya dah diampunkan dosa-dosa baginda. Bolehlah Nabi. Maka satu orang pun berazam, saya tak akan buka puasa, saya akan puasa selama-lamanya. Yang kedua pula kata, saya akan solat malam sepanjang-panjang malam. Yang ketiga kata, saya tak akan berkahwin. Sebab apa? Kalau kahwin nanti kan saya tak boleh nak beramal. Ni nampak orang bila rasa tengok amal Nabi pun macam ini, kita ni orang awam lagi kena banyak tanpa ilmu. Nabi SAW tegur, dapat berita ni Nabi SAW tegur. Bahkan di akhir teguran Nabi SAW, baginda Nabi SAW bersabda, man ghariba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka mengikut sunnah aku, dia bukan di kalangan aku. Apa yang aku buat ni mu'tadil. Apa Nabi SAW buat ni adalah satu perkara amalan yang bersederhana, yang mana boleh untuk umat ni tiru. Bagaimana caranya? Nabi SAW tak tunjukkan cara orang kata gila-gila lah, tak. Nabi SAW tunjukkan cara beramal, cara orang biasa. Sebagai manusia biasa, macam mana cara beramal. Puasa dia macam mana, solat dia macam mana, kahwin ni, aku ni solat malam, aku tidur, aku pun rehat, aku solat malam, aku makan, aku juga puasa, aku juga berkahwin. Ini sunnah aku. Ini sunnah Nabi SAW. Jangan dikarenakan kita nak amal kita hebat, maka kita belakangkan sunnah Nabi SAW. Kita nak amalkan langsung sunnah Nabi SAW. Kena berhati-hati. Kena berhati-hati. Maka Nabi SAW kata, ini kenapa Nabi SAW kata, man ghariba an sunnati falaysa minni. Ghariba an sunnati, siapa yang mana berpaling, tak suka daripada sunnahku, maka bukan di kalangan aku. Kerana apa? Mereka memandang rendah sunnah Nabi SAW, lalu mereka anggap cara mereka ni lebih penting, lebih patut mereka lakukan, nak membandingkan dengan baginda Nabi SAW. Kerana itu Nabi SAW kata, orang yang mana berpaling, tidak suka dengan sunnahku, bukan di kalangan aku. Jadi kena faham tuan-tuan, ada mereka yang menggunakan hadis ni sebagai mereka menolak amalan-amalan yang dilakukan lebih. Amalan-amalan yang dilakukan lebih. Hari ini tuan-tuan, di kalangan kita baca Yasin malam Jumaat, kita buat maulid Nabi SAW, kita buat banyak-banyak benda. Ini sebenarnya kita akan buat lebih, kita buat kurang.
kurang daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita tak mampu nak buat lebih lah. Sebabkan kita tak mampu nak buat lebih seperti mana yang telah ditinggalkan. Cara sebenarnya mu'tadil, cara Nabi sallallahu alaihi wasallam ni pertengahan. Mampu untuk kita lakukan. Oleh kerana kelemahan kita ni tuan-tuan, maka kita buat cara kurang ni, moga-moga kita mampu untuk buat lebih lagi. Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari Maulid ni tuan-tuan, kita akan banyak berselawat. Kalau sepatutnya selawat ni hari-hari kita kena selawat, bukan hari Maulid je. Bukan pada Maulid Rasul ni baru kita nak berselawat. Tapi oleh kerana kelemahan iman kita tuan-tuan, hari itulah menjadi hari yang mana kita boleh nak ingat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya kena buat lebih lagi. Tapi bukanlah amalan itu wajib, mesti buat tahap. Dia hanya sebagai satu jalan menggalakkan kita mengingati Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh. Begitu juga dengan baca Yasin malam Jumaat. Kan? Biasanya kita malas nak baca Quran. Patutnya kita kena baca tiap-tiap hari. Lagi patutnya Yasin ni tuan-tuan tiap-tiap hari kena baca, bukan malam Jumaat je kena baca. Tapi sekurang-kurangnya adalah juga baca. Kan? Galakannya baca. Kalau boleh malam Jumaat tu baca surah Al-Kahfi, masya-Allah. Kalau boleh baca. Kan? Kalau boleh baca, mula daripada malam Jumaat lagi dah start dah baca surah Al-Kahfi. Ni Dajjal nak keluar tadi tuan-tuan. Bila-bila lah Dajjal nak keluar ni tak tentu bila. Nabi SAW sendiri pun mengingatkan. Kan, macam-macam dah hari ni fitnah macam-macam. Moga Allah Taala pelihara kita. Kan, baca kalau boleh kita baca surah Al-Kahfi, masya-Allah. Tukar. Kan, nak keluar daripada khilaf, nak keluarkan daripada fitnah, orang kata bid'ah dan sebagainya. Baca surah Al-Kahfi, baca ramai-ramai, masya-Allah boleh. Jadi tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ini sebab apa? Kerana sahabat ni memandang rendah pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata kami kena buat lebih. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tegur. Ini nama dia jahil. Sedangkan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'tadil, pertengahan secara basyariah, secara kemanusiaan, membantu setiap orang untuk beramal. Macam mana beramal? Macam ni cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita buat lebih, maka dia akan datang masyaqqah. Puasa, tentang puasa lebih ni tuan-tuan, ada sahabat yang minta keizinan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya lupa nama sahabat ni. Dia minta pada izin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, saya nak puasa wisal. Puasa wisal ni tak buka puasa langsung. Hari-hari puasa tanpa buka puasa. Tiap-tiap hari. Puasa daripada pagi sampai esok pagi. Tak buka puasa. Tiap-tiap hari. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak benarkan. Kan? Saya mampu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak benarkan. Kemudian diminta, ya Rasulullah, kalau macam tu aku nak puasa siang, malam buka, tiap-tiap hari puasa, pun Nabi sallallahu alaihi wasallam tak benarkan. Kemudian dia kata nak puasa satu hari buka, satu hari puasa, satu hari puasa, satu hari buka, tak puasa. Asalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tak benarkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sarankan puasalah seperti biasa sama hari Isnin Khamis, ataupun puasa Ayyamul Bait, puasa hari putih 13, 14, 15. Ataupun puasa Ramadan, kemudian puasa 6 cukup dah. Tak perlu nak tiap-tiap hari puasa. Ya Rasulullah, aku memang mampu. Aku memang mampu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kalau macam itu, paling-paling baik puasa Nabi Daud alaihi salam, satu hari puasa, satu hari buka. Satu hari puasa, hari ni puasa, esok jangan puasa. Lusa puasa, tulat jangan puasa. Sehari selang. Maka sahabat ni pun pegang, baik ya Rasulullah, aku akan puasa macam ni. Bila dah tua, sahabat ni kata, ya kalaulah dulu aku ikut saranan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak jadi berat aku hari ni. Kan, dah tua sebab apa? Dia dah pegang, dia dah baiat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia dah janji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat ni bila mereka dah berjanji dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka pegang janji mereka sampai mati. Nak amal macam ini sampai mati, mereka beramal macam itu. Walaupun sebenarnya amalan tu sunat, bukan wajib pun. Tapi mereka kata apa? Kalau dululah aku ikut saranan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak berat aku macam ni hari ni. Kan nak puasa satu hari, buka satu hari, puasa satu hari, buka satu hari. Kan penat juga, dah tua-tua. Jadi tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nak bagi tahu apa? Bila ada yang amalan-amalan yang disarankan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah mu'tadil, adalah pertengahan. Cuma kadang-kadang apa yang kita amalkan hari ini tuan-tuan, ulama-ulama kita sarankan, ulama-ulama kita daripada ahli sunnah wal jamaah,
kan mereka sarankan buat begini, tambah macam ini. Yang itu bukan melampau daripada apa yang disarankan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saya, ia hanya sebagai galakan untuk kita hampir dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum 100% mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ini tuan-tuan nak sampai 10% pun, 1/10 macam mana yang telah sahabat korbankan diri mereka bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tak sampai-sampai lagi. Sebab tu kita buat amalan-amalan sedikit-sedikit ni. Moga-moga kita dapat hampir dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum, kita dapat beramal seperti mereka. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang cuba-cuba tasyabbuh. Ni bahasa Arab ni tuan-tuan. Kenapa tak guna syabih je? Man syabihan, man syabbaha biqaumin. Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun man mathala biqaumin, tak ada pun. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata man tashabbaha. Siapa tasyabbuh ni kalau dalam bahasa Arab bermakna cuba-cuba, belum lagi serupa, baru cuba-cuba nak serupa biqaumin, dengan satu kaum, maka dia akan dibangkitkan bersama dengan kaum tu. Sebab tu kita dengar ustaz-ustaz kita, ulama-ulama kita pesan, jangan kita taksub sangat dengan pemain-pemain bola, jangan kita taksub sangat dengan artis-artis, jangan kita taksub sangat dengan orang itu orang ini, yang mana mereka ni tidak membawa agama. Takut ke akhirat nanti kita bangkit bersama dengan mereka. Jangan taksub sangat. Nak suka boleh, tapi jangan fanatik, jangan terlalu fanatik. Sampaikan pakaian dia, apa dia pakai nak pakai, rambut dia macam mana kita pun nak ikut, cara rambut dia, cara dia punya ni macam-macam. Hari ni orang fanatik. Jangan macam itu. Takut kita bangkit ke akhirat bersama dengan mereka. Yang patut kita fanatik, yang patut kita tiru, kita cuba-cuba nak tiru adalah sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum. Bagaimana mereka telah meniru kehidupan mereka sepenuhnya dengan kehidupan penuh untuk bermujahadah. Bagaimana kehidupan mereka penuh untuk bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ini tak sampai lagi darjat tu tuan-tuan. Banyak lagi amalan kita buat lebih-lebih pun tak sampai lagi tahap ni. Kita buat amalan yang ada hari ini tuan-tuan sebagai galakan. Moga-moga dengan kita beramal ni kita sampai tahap bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi. Belum lagi. Kalau kita nak ceritalah dunia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam korbankan semua dunia dia habis. Ikutkan kekayaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaya tuan-tuan. Pergi Madinah, tengok Madinah. Madinah ni tuan-tuan, hampir seluruh tanah Madinah ni milik baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Raja Saudi, mereka tidak boleh, Raja Saudi ni tak boleh memiliki haramain. Mereka hanya gelarkan mereka ni sebagai khadim haramain. Khadim, tak panggil malikul haramain, mereka panggil khadim, sebagai orang yang mana menguruskan sahaja, bukan sebagai pemilik. Sebab apa? Tanah Mekah Madinah ni dah ada milik dia. Mekah milik Allah, Madinah ni milik Nabi sallallahu alaihi wasallam, milik baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata seluruh hampir semua tanah di Madinah ni milik baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana tidak boleh diwarisi. Harta Nabi tak boleh diwarisi. Kalau kita tengok tu sebab apa? Milik. Kalau ikutkan tanah ni, orang miliki tanah, orang sekarang ni kalau orang banyak ada tanah ni, orang kaya dah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan tanah kosong. Tanah Nabi sallallahu alaihi wasallam kebun-kebun kurma, ada hasil. Nabi sallallahu alaihi wasallam perolehi hasil, tiap-tiap tahun ada hasil. Setiap kali datang hasil, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan gunakan hasil itu bagi nafkah kepada isteri-isteri baginda selama 1 tahun. Ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan tak ada hasil, bukan tak ada harta langsung, ada. Cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih sebagai kemiskinan, milih kemiskinan tu. Dapat dia hasil, Nabi sallallahu alaihi wasallam sedekahkan. Dapat dia hasil, Nabi sallallahu alaihi wasallam sedekahkan. Habis. Bayar, sempurnakan urusan keluarga. Kena faham, sedekah Nabi bukan melampau daripada tanggungjawab. Nabi SAW akan sempurnakan dulu tanggungjawab nafkah anak isterinya, kemudian bagikan keperluan kepada orang-orang miskin, sempurnakan keperluan orang-orang miskin. Dah lebih baru Nabi SAW habiskan, sempurnakan. Ini keadaan Nabi SAW. Kaya baginda Nabi SAW, kaya. Cuma Nabi SAW memilih kehidupan miskin, cukup berpada dengan apa yang ada. Ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang mana bila kita nak bagi tahu kehidupan dunia Nabi, kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita nak tiru, kita tak mampu. Tak mampu. Nak bagi habiskan seluruh harta kita. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala korbankan semua harta. Tinggal apa? Tinggal baju guni sahaja untuk berperang.
untuk korbankan untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak mampu. Jadi kita bagi sikit-sikit. Apa yang kita boleh kita bagi sikit, masya-Allah kita berkorban. Ini orang yang mana Allah Taala akan tinggikan darjat dia. Tasyabbuh, kita berusaha. Pentingnya ada ilmu. Sebab itulah pentingnya ada ilmu. Bila kita ada ilmu, maka kita punya amalan pun Allah Taala akan pelihara. Semoga Allah Taala menjauhkan kita daripada ilmu dan amalan yang tidak bermanfaat. Itu khulasahnya. Jadi tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Taala, moga Allah Taala pelihara kita, moga Allah Taala jaga kita. Jadi kita ni sebagai hamba Allah Taala ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Target kita, tujuan kita bagaimana kita sempurnakan segala perintah Allah seperti mana yang telah ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ini banyak lagi usaha kita perlu untuk sampai ke tahap tu. Moga-moga Allah Taala jadikan kita, dan akhirnya bila kita mati Allah Taala bangkitkan kita bersama dengan sahabat-sahabat, bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang baik ini datangnya daripada Allah Taala, yang lemah kurang kelemahan diri saya minta maaf, minta ampun. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.